Yang Berhormat Bersih Putih, dipersilakan Yang Berhormat Pucuk Borneo. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin terus kepada butiran 00201 iaitu program pembangunan industri otomotif, dan saya amat menyambut baik dasar kerajaan untuk menggalakkan penggunaan kereta EV ini. Jadi dalam komponen peruntukan pembelanjaan ini, saya ingin tahu sama ada peruntukan ini adalah untuk conventional vehicle ataupun kereta EV. Saya juga menyarankan supaya kerajaan kita melihat kepada pembangunan industri kereta EV, kerana dengan izin industri ini adalah the future industry. Dan kita tidak boleh bawa masuk kereta-kereta EV daripada luar negara, kerana kita pada suatu hari nanti akan menjadi tempat jualan sahaja, tapi kita bukan tempat untuk kita membangunkan industri sektor otomotif dan juga kereta elektrik ataupun EV ini. Jadi saya juga percaya perkembangan industri elektrik ini boleh membawa menjadi pemangkin kepada pemacu industri kejuruteraan, sains dan juga teknologi bidang otomotif, baik daripada segi conventional vehicle ataupun EV ini sendiri. Ia juga boleh menyumbang kepada pembangunan kemahiran aras tinggi dan meningkat kepada keupayaan dan kejuruteraan industri otomotif itu sendiri. Oleh itu, saya juga mencadangkan supaya kerajaan menilai kesediaan negara kita dalam menampung permintaan tenaga elektrik dan memastikan penjanaan elektrik negara mencukupi, kerana tidak guna kita gairah untuk memajukan industri otomotif kita ataupun industri kereta EV kita, tetapi kebolehjanaan tenaga elektrik negara kita tidak mencukupi. Kerana setakat ini saya dipahamkan bahawa kita mempunyai 900 stesen pengecas EV di seluruh negara, dan kerajaan juga mensasarkan 10,000 stesen pengecas EV. Dan macam mana kita nak cater 10,000 pengecas EV ini kalau kebolehjanaan tenaga elektrik kita belum pasti kita mempunyai tenaga yang mencukupi. Jadi saya juga mencadangkan kepada pemain industri otomotif ini untuk datang ke Sarawak, sebab di negeri Sarawak kita mempunyai reserve tanah yang banyak, tenaga elektrik yang berlebihan. Kita ada reserve of electricity supply 10,000 megawatt ketika ini, dan ini adalah tempat strategik untuk pemain-pemain industri ini datang. Dan kita juga banyak sumber manusia yang bersedia. Secara keseluruhan, ramai rakyat Sarawak yang boleh bertutur dalam pelbagai bahasa. Hanya bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, dan kebanyakannya boleh bertutur fasih dalam bahasa Mandarin. Dan daripada segi SWOT analisis, saya rasa Sarawak sesuai. Jadi saya juga menggesa kepada pihak MITI untuk melihat peluang-peluang pelaburan di setiap negeri itu hendaklah berdasarkan kepada kebolehan negeri itu sendiri. Sebagai contoh, kalau di negeri Kedah kita mempunyai banyak kawasan perindustrian, kita boleh membawa perindustrian. Kalau di negeri Sabah banyak kawasan pelancongan, kita bangunkan industri yang berdasarkan pelancongan dan sebagainya. Dan saya juga ingin menyebut mengenai butiran 00531 iaitu Taman Teknologi Sarawak dengan peruntukan anggaran projek yang bernilai 178.615 juta yang begitu besar. Dan saya ingin tahu apakah skop projek tersebut dan apakah status kemajuan projek pada masa kini, dan bagaimana ia memberi impak secara langsung pada jangka pendek dan juga jangka panjang pada rakyat Sarawak. Dan seterusnya, apakah rancangan kementerian untuk memastikan taman teknologi ini siap dan berjalan lancar supaya ia boleh memberi
keuntungan bukan saja kepada rakyat Sarawak tetapi negara kita Malaysia. Dan saya juga ingin menyentuh butiran 00202 iaitu skim pinjaman mudah otomasi dan pemodenan. Saya ingin menyeru kepada pihak kementerian untuk mengenal pasti pinjaman-pinjaman ini diberi kepada usahawan-usahawan yang betul-betul memerlukan proses otomasi dan pemodenan ini. Sebab melalui pengalaman saya, banyak daripada pemain-pemain industri yang membuat pinjaman beli mesin, lama-lama mesin itu duduk di kilang mereka tidak digunakan. Kenapa? Sebab mereka tidak mahir untuk menggunakan dan juga kos untuk pengendalian terlalu tinggi. Dan sebelum kita memberi pinjaman dan memberi teknologi-teknologi ini, kita kena buat due diligence dulu. Kita memastikan mereka boleh guna dan boleh menjimatkan kos mereka untuk mengeluarkan produk-produk mereka. Dan seterusnya saya juga ingin melihat kepada butiran 00206 iaitu penyertaan tahunan dalam acara perdagangan antarabangsa terpilih. Okey, bagi 1 minit Tuan Pengerusi. 1 minit. Di mana kos yang diperuntukkan untuk tujuan ini juga amat tinggi. Dan saya menyarankan supaya pihak kementerian supaya melihat seluruh produk Malaysia yang boleh kita ketengahkan kepada negara luar. Sebab kadang-kadang return of investment daripada penyertaan acara tahunan peragaan di luar negara ini tidak mendatangkan hasil yang sepatutnya yang kita terima. Jadi pihak kementerian patut melihat sebagai contoh, lihat sektor komoditi, kita keluarkan minyak sawit, kita keluarkan sarung getah tangan dan banyak produk komoditi dan produk utama kita harus kita bawa dalam acara tahunan ini supaya negara-negara luar mengetahui apakah produk yang kita ada di dalam negara. Dengan itu, sekian terima kasih. Tapi sebelum saya mengundur diri, saya juga ingin menyampaikan salam selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puncak